kamu perlulah menutup aurat dan jaga aurat kamu supaya diri kamu terpelihara dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kamu perlu belajar pada hari ini. Oh, sebelum Ustazah terlupa, Ustazah amanahkan kamu untuk menyiapkan projek secara berkumpulan pada hujung minggu hadapan nanti. Beri nama pada saya akan beri tajuk projek kepada kamu untuk buat. Jadi, ada apa-apa soalan? Tiada, Ustazah. Okey, jadi semua faham apa yang harus kamu buat? Faham, Ustazah. Siti Saila Aina dan Aisyah bersetuju untuk menjadi ahli kumpulan yang sama. Mereka juga membincangkan tentang projek yang mereka harus buat. Mari kita mulakan dengan kumpulan yang pertama yang diketuai oleh Siti Aisyah dan ahli kumpulannya ialah Nur Saila Dania, Nur Aina Zulaika dan Nur Aisyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru mata pelajaran kami, Ustazah Noria dan rakan-rakan sekalian, saya Siti Aisyah binti Muhammad Uni Izwan dan bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Saila Dania binti Alias, Nur Aina Zulaika binti Zainuddin dan Nur Aisyah binti Adnan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli saya atas kerjasama yang diberi dan bertanggungjawab melaksanakan tugas masing-masing. Kami diamanahkan untuk melakukan projek secara berkumpulan dan diberi tajuk pelajaran untuk menghasilkannya, iaitu pelajaran 8 dan bertajuk Penciptaan Manusia, Bukti Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dipersilakan ahli pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Kemudian kamu sampai menjadi tua dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Proses kejadian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam daripada saripati tanah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi dan diatur dengan sangat sempurna. Hal ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, nutfat. Nutfat merupakan percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Kedua, alaqat, zigot, iaitu sekumpulan darah yang tergantung di dalam rahim. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Seterusnya, mut'at, embrio, ialah seketul daging yang lembut.
Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Akhir sekali, janin, fetus. Pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini merupakan antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan manusia. Dalam setiap fasa kehidupan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa meletakkan ketetapan syariah bersesuaian dengan tahap kesediaan psikologi mereka. Yang pertama, kanak-kanak. Anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Kedua, remaja. Mereka mula ditaklifkan Allah Subhanahu Wa Taala bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariah. Yang ketiga, dewasa. Manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Mereka menerima tanggungjawab yang lebih besar dengan membina keluarga, mencari rezeki dan memimpin masyarakat. Yang keempat, tua. Daya fizikal mereka semakin lemah. Namun, pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk dijadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Yang kelima, mati. Kematian menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan manusia. Antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah penciptaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia supaya sentiasa meneliti dan memikirkan kejadian mereka sendiri supaya dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala serta kelemahan dan kehinaan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Surah Az-Zariyat 51 ayat 21. Maksud, dan juga pada diri kamu sendiri. Maka, mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Bagi bahagian yang terakhir adalah pengajaran ayat. Kita sebagai umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sempurna agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Seterusnya, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Selepas itu, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali adalah kita hendaklah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada kamu semua kerana sudi bersama kami daripada mula hingga tamat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.